Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jam di studio tak pukul berapa dah? 12 lebih dah. Saya masih duduk dalam kereta uh, menjalankan tugas-tugas khas. Tugas-tugas khas jumpa prospek. Okey, hari ni lama dah rasanya saya tak online video. Hari ni saya buat online sikit lah. Sebab orang dah tidur kan. Saya selalu suka buat waktu orang tidur. Saya selalu buat orang dah tidur, saya buat online tu. Jadi banyak banyak benda saya boleh cakap. Okey, hari ni saya nak bercakap tentang satu perkataan dalam motivasi. Kebanyakan yang kita dengar dipanggil sleeping giant. Hari ni topik dia sleeping giant. Gergasi tidur. So, apa yang dikatakan sleeping giant dalam bisnes, apa yang dimaksudkan dengan sleeping giant tu. Jadi dia banyak kaitan tentang sleeping giant ni. So saya akan relate dia hari ni tentang sleeping giant ni dengan bisnes yang kita duk buat sekarang lah. Bisnes macam saya sekarang ni dekat Volten. So untuk semua ahli-ahli dalam grup Volten, hari ni saya share sikit lah. Anda yang buat bisnes lain pun, okay, no problem. Welcome, Miss Lan ni kawan-kawan. Selamat malam. Very good. Saya belum tidur, mata saya masih segar lagi. Segar bugar lagi. So, topik hari ni saya nak bagi tentang sleeping giant. Okey, apa kepentingan sleeping giant ni dalam kehidupan kita bila kita nak mencapai sesuatu. Okey, dia relate hari ni, dia ada banyak topik yang berkaitan dengan perkataan sleeping giant, gergasi tidur. Memang dalam badan kita ni dia ada King Kong, dia ada gergasi dalam badan kita ni sebenarnya. Kita tak sedar. Dan kebanyakan orang bila dia buat sesuatu, anda tahu tak? Dia tidak pernah mengejutkan satu benda yang begitu kuat ada dalam diri kita. Benda itu dalam bahasa biasa dipanggil orang adalah gergasi tidur. Memang kerja dia tidur dalam badan kita ni. Dia cuba bangun, sekejap lagi dia tidur balik. Kita bangunkan dia, dia tidur balik. So, menatang apa sleeping giant ni? Gergasi tidur dalam badan. Dan so, apa sumbangan dia, apa contribution dan apa kepentingan dia dalam badan kita untuk menjadikan kita tu hebat, luar biasa. Belum dikenali orang lagi. Orang tak nampak kita punya sleeping giant tu. Bila dia keluar sleeping giant tu, anda akan dapati bahawa anda akan menjadi seorang new you. Orang yang baru dalam kehidupan anda. Ini biasanya kita sendiri sampai mati pun kadang gergasi tu tidur. Dia tak bangun-bangun. So, apa benda dia panggilkan sleeping giant itu? So, untuk anda yang buat bisnes, terutamanya bahagian networking, yang buat sistem online, yang buat trading dan sebagainya, sebenarnya dia ada berkait rapat dengan perkataan sleeping giant. So, saya ucapkan selamat pagi kepada semua yang hadir dengar ceramah saya. Ada 2-3 orang dengar ceramah. So, memang untuk anda sajalah. Saya selalu buat ceramah pagi-pagi ni supaya tak ramai sangat. Sebab saya merapu banyak. Merapu ni orang bukan suka sangat. Okey. Jadi, sleeping giant ni sebenarnya gergasi tidur dalam badan ni. Dalam badan kita ni sebenarnya ada satu kekuatan. Tapi kita kena mengenali dulu. Sleeping giant kita ni apa sebenarnya. Benda tu macam mana dia ada dalam badan kita. Bagaimana kita nak bangunkan dia tu supaya dia tak tidur-tidur. Itu dipanggil sleeping giant. Kekuatan dalam diri kita tu. Jadi memang Tuhan buat kita ni, di dalam badan kita ni dia ada satu kekuatan yang kita sendiri pun tidak pernah tahu dan kita tak pernah rasa pun dia keluar. Sebenarnya dia memang boleh keluar dalam badan kita ni. Okey, anda yang pernah buat bisnes, terutama yang berkait dengan grup-grup saya, kawan-kawan saya yang duduk dalam Volten ini. Okey, dia biasanya kalau dia bangun, dia pun nak tidur balik. Itu masalahnya dengan kita punya sleeping giant ni. Bila kita bangunkan dia, dia mesti nak tidur balik. Tapi kalau anda boleh kejutkan dia, anda bangunkan dia sampai dia tak boleh tidur-tidur, anda akan tengok sesuatu akan berlaku dalam perubahan diri kita sendiri. Di mana kita sendiri pun tak tahu kita ni sehebat itu, sekuat itu,
terbaik daripada yang terbaik yang kita tak pernah lalui. Ini dipanggil sleeping giant. So banyak orang bila dia nak bangunkan sleeping giant, kaedah yang digunakan apa? Anda tengok tak? Motivasi diri. Banyak orang kita dengar dia suka dijemput menghadiri banyak kursus-kursus motivasi, dan anda tengok bila dia menghadapi dimotivate oleh motivator yang terhebat, kadang-kadang anda tengok dia memang bangun sleeping giant dia tu, tapi dia tak bangun habis. Sleeping giant ni dia bukan bangun terus, bangun tu dia hidup dah. Bila dia bangun sleeping giant ni satu je, dia ni duduk dalam badan kita ni, dia dikawal oleh kita punya mindset yang kontrol dia. Ini yang kelemahannya, kelemahan badan kita ni yang ada gergasi tidur dalam badan ni. Kelemahan dia satu, perangai dia tu, dia punya kelemahan dia dikontrol oleh sifat kita, pemikiran kita, idea kita, degilnya kita. Itu yang menyebabkan dia ni kuat tidur. Dalam bahasa kasar dia panggil gergasi tidur. Sebab tu dalam bahasa motivasi, kalau anda dengar, selalu kalau kita dengar dia panggil sleeping giant, gergasi tidur dalam badan kita. So apa kepentingan dengan dia dan apa kehebatan dia, itulah yang kita kena tahu. So bagaimana nak bangunkan gergasi tidur dalam badan tu? Ini ceramah saya pada pagi ini. Okey, yang pertama sekali, anda tengok, cuba anda buat sekali. Anda selalu perkataan yang saya gunakan untuk gergasi tidur ni selalu anda dengar dalam ceramah saya kan. Anda yang nak menjadikan manusia anda tu sebagai manusia biasa. Maksudnya kita hidup dalam keadaan seperti orang lain. Majoriti pemikiran orang, kehidupan orang biasa. Anda tengok kita pun semua tahu. Dalam kehidupan seharian, secara average purata kehidupan kita sama. Ada kita pergi kerja, kita cari income, cari pendapatan. Ini saya bercakap tentang financial lah. Selalu topik saya ni berkait dengan financial. Dia ada banyak topik lain. Itu pakar-pakar lain banyak lagi lah. So bahagian financial ni sebab dia relate. Tujuan saya adalah untuk membantu jaringan grup-grup di Volten khasnya, dan juga anda yang buat company-company lain pun tidak ada masalah. Boleh gunakan knowledge ini, pengetahuan ini untuk share dengan grup-grup anda dekat company-company lain. Anda nak buat pun tidak ada masalah. Bagi saya is okay. Company anda apa buat pun, sama ada anda buat Volten, saya buat Volten kan. Dan anda yang buat syarikat-syarikat lain pun tidak ada masalah bagi saya. Sebab bab ilmu ni kita belajar saja. Kawan-kawan kita belajar saja. Jadi yang pertama sekali saya bagi tahu kepada anda, sleeping giant tu sebenarnya dalam bahasa saintifik dia saya pun tak tahu nak panggil apa. Tapi mudah fahamnya sebenarnya kita tidak pernah menggunakan segala kekuatan yang ada dalam diri kita untuk mengubah sekali saja kehidupan kita tu. Bila satu perubahan tu berlaku sekali saja dalam kehidupan kita, di situ anda akan mengenali siapa sebenarnya anda. Siapa kita sebenarnya. Sebab kita sebenarnya mampu melakukannya, tetapi kita tidak mahu melakukannya. Walaupun kita punya target kadang-kadang untuk mencapai sesuatu tu besar, tapi kita cukup berat nak membangunkan kita punya sleeping giant tu. Tak tahu apa sebab dia. Jadi hari ni saya nak anda semua yang dengar ceramah saya merapu pada pagi-pagi ini, anda pagi esok cuba anda dengar cakap saya sekali saja. Sekali je. Anda nak tengok anda punya strength tu. Apa saya maksudkan dengan sleeping giant tu? Okey. Yang pertama saya bagi tahu kepada anda, segala target yang anda buat untuk sukses. Contohlah kalau anda yang dengar syarikat lain, saya bercakap tentang Volten, tapi bukanlah tujuan saya untuk influence anda join saya ke tak. Saya sentiasa bila buat ceramah, saya open dalam FB ni, maksudnya semua kawan-kawan dalam Facebook ni kawan-kawan saya. So apa saja anda buat, just carry on sajalah. Tidak ada masalah. Okey, saya okey saja. Okey, cuma anda boleh gunakan ilmu yang sama. Cuma kalau saya sebut Volten tu, janganlah anda ingat saya nak tarik anda masuk Volten pula. Sebab saya memang fokus kepada grup-grup saya di Volten. Tapi tidak ada masalah anda yang nak menggunakan kaedah yang sama dalam company anda. It's okay, no problem. I okay saja, okey? So, jadi macam ni. Yang pertama sekali, dia ada dua saja. Dalam kehidupan kita, selalu saya cakap, bila kita hidup di dunia ni, dia ada dua part saja. Negatif, positif. Negatif, positif. Okey. Di antara negatif dan positif, dia ada satu zero. Kosong. So, negatif satu, kosong, positif satu. Itu saja dalam kehidupan kita.
Yes, no, atau duduk tengah-tengah. Yes pun tak, no pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Kita tak tahu dia. Maksudnya dia tidak ada action, tidak ada apa-apa buat. Okey. Yang anda nak tengok apa benda yang berlaku. Contoh bila anda buat dalam Voltan ni, kita nak mencapai sesuatu target tu, kadang-kadang kita tidak tahu yang kita menggunakan segala knowledge, pengetahuan yang kita buat itu sebenarnya natural. Dia baru natural. Dia duduk dalam posisi yang masih dalam keadaan buat apa yang orang lain boleh buat. Anda tahu tak? Dia ada 3 kategori. Satu, jangan buat apa-apa. Itu paling worst, paling teruk. Itu dalam keadaan zero. Maksudnya apa orang buat, dia tak buat. Itu jenis mangkuk. Mangkuk ni dia kosong. Apa pun dia mau buat. Nak bisnes pun tak nak. Ni pun tak nak. Ni pun tak nak. Dia zero. Negatif satu, selalunya dialah dalam keadaan biasa itu, buat apa yang kebanyakan orang lain boleh buat. Itu dipanggil normal. Anda baru duduk dalam posisi natural, biasa. Buat apa yang orang lain boleh buat. Kan itu normal. Itu biasanya disebut negative one. Itu majority. Sebab kalau dalam bisnes, anda tengok, anda masuk motivasi, anda pernah dengar ceramah-ceramah motivasi dalam bisnes, dia kata apa? 95% fail dalam bisnes. 5% itu sukses. Tapi yang really sukses 2%. 2% kan. Jadi 95% tu dia kata failure. Orang-orang yang gagal. Dan standard ni tidak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang dan masa ke depan pun. Daripada 100 orang dalam perniagaan, 5% akan sukses. So daripada 5% tu, 3 tu sukses, yang betul-betul sukses 2. Jadi majority tu 95% failure. Jadi anda tahu tak, bila berdepan dengan posisi seperti ini dalam bisnes, anda tahu tak, musuh utama kita adalah menggunakan power of majority. Banyak orang bila dia buat sesuatu decision, anda tu menyebabkan sleeping giant dia tadi tidur, bangun tak mau keluar-keluar, dia menggunakan power of majority. Kita lebih percaya dari perkataan majority. Orang ramai cakap betul, kita pun auto mengatakan dia tu betul. Sebab semua orang cakap macam tu. Semua orang, kalau anda tengok orang ni cakap benda ni tak boleh pegang, tak boleh buat, tak boleh buat, tak payah buat lah, tak boleh sukses, tak boleh sukses. Orang ni cakap, alah kau buat apa, kau kan ramai orang condemn kita. Kan kita pun dengar dah ceramah motivasi. Kalau bab bisnes ni 95 orang fail, tetapi mereka ni majority. 95% ni majority, menyebabkan sleeping giant kita tu susah nak bangun. Sebab kita jenis percaya pada, kalau anda tengok, bayangkan satu projek, satu bisnes bila kita buat bersungguh-sungguh, 1000 kebaikan dia, orang tak akan ingat dia. Tetapi satu mistake dia buat dalam bisnes itu, ada ramai orang terus berhenti. Kenapa? Itu dipanggil power of majority. Sebab 95%, anda tahu banyak orang, dia orang suka cari jalan supaya mereka tidak melakukan sesuatu. Itu paling teruk. Agak tenang sikit, kawan-kawan dia kurang melakukan sesuatu, menjadikan dia lemah semangat. Dia nak buat tapi dia rasa kurang semangat. Bila ada satu benda saja negatif, dia mengharapkan sesuatu tu bila buat tu 100% positif. Ambil contohlah, kita buat sesuatu. Bila kita buat satu company, tiba-tiba company tu disebabkan sesuatu hal, dia pernah buat satu masalah dan menyebabkan satu benda ini saja fail company tu. Maksudnya kita berhenti daripada melakukan sesuatu disebabkan satu hal. 99 kebaikan yang dia telah buat, orang tak akan ingat. Tapi majority kita akan mencari apa dia? Kesilapan sebagai satu syarat untuk kita stop daripada buat sesuatu. Majority. Sebab tu saya bagi tahu kepada anda, contoh cikgu. Apa maksud cikgu kuasa majority tu? Contoh saya bagi tahu kepada anda. Dalam ceramah saya selalu saya bagi contoh. Semua orang di dunia ni berkaki satu. Semua orang berkaki satu. Contoh kita yang dengar ceramah malam ni, ya berkaki dua. Normal kan? Semua orang dalam dunia ni berkaki satu. Tetapi anda saya dan yang dengar ceramah anda ni, kita je berkaki dua. Okey, soalan saya, siapa cacat sekarang? Siapa yang cacat? Semua orang berjalan berkaki satu. Tiba-tiba tengok kita berdua kaki. Dia tu kaki lebih. Kalau saya pergi Minang nak darah orang,
Dia akan reject saya kan. Sebab dia tengok saya ada kaki extra, satu kaki lebih. Wah, saya normal. Tapi disebabkan mereka semua tu cacat. Tapi kuasa majoriti menyebabkan semua orang mengatakan mereka itu normal. Saya dan kita semua ni lah berkaki dua dipanggil cacat. Kita ada kaki lebih. Faham tak maksud saya tadi? Contoh kedua. Okey, katakan semua orang di dalam dunia ni dia rabu warna. Rabu warna ni tak silap saya hijau nampak merah merah tu nampak hijau. Semua orang dalam dunia ni rabu warna. Bila pergi traffic light, merah tu dia orang nampak hijau. Hijau tu dia orang nampak merah. Tapi kita yang dalam grup ni, yang dengar ceramah saya dengan saya, kita je nama merah tu merah, biru tu biru. Sekarang bila kita ada beberapa orang dalam ni yang dengar ceramah saya, tapi semua orang termasuk yang yang di luar sana semuanya rabu warna. Semua merah tu nampak hijau, hijau tu nampak merah. Kita yang merah nampak merah, hijau nampak hijau. Siapa yang cacat sekarang? Kan? Kita yang cacat. Traffic light akan ikut dia orang punya colour, bukan kita punya colour, kita punya warna. Kalau nak hijau, kita duk tengok situ hijau. Anda jangan langgar sebab hijau tu sebenarnya warna dia warna merah. Orang rabu warna, dia orang tengok warna. Jadi siapa yang kena tangkap, siapa yang cacat, siapa yang sekarang ni tak boleh ambil lesen mandu, kita, sebab kita cacat. Dia orang cakap. Kenapa? Wah, kita normal pun. Tapi sebab kita ni sikit, semua orang dalam dunia ni rabu warna, maka mereka menguasai itu, mengatakan kita ni cacat. Begitulah keadaannya kalau anda tengok, kenapa bila kita buat sesuatu tu kita fail. Orang kata kita fail, dia tak boleh setuju dengan apa yang kita buat sebab dia menggunakan power of majority. Semua orang di majority 95% yang fail tadi, mereka punya idea, pendapat, apa yang dia orang memfikirkan tu semua sama. Sebab setting mind dalam mereka tu, kebanyakan mereka itu dia menguasai satu-satu negara. Apa yang mereka buat betul-betul, kita buat salah, tak betul, jangan minat, jangan buat, tak boleh. Sebab kita minority. Jadi sebab tu, kenapa anda tanya tadi sleeping giant tadi susah nak bangun? Sebab disebabkan power of majority tu menyebabkan gegasi tu semua tidur. Semua orang susah nak bangunkan dia sebab bila ramai orang condemn gegasi tu, suruh jangan bangun, semua gegasi pun dekat tidur malah nak bangun. Dia hilang semangat dia nak buat. Dia nak buat sesuatu, dia fail. Jadi bagaimana keedahnya cikgu? Apa sleeping? Anda tahu tak kalau bangunkan sesuatu yang Tuhan pernah bagi dekat kita punya hati, dekat kita punya kekuatan dalam diri kita, kita tahu kita ni siapa. Anda tahu tak? Apa saja yang pernah anda impikan untuk sukses itu, insya-Allah boleh sukses. So, macam mana nak bangun dia cikgu? Okey, pagi-pagi ni saya semangat lain macam. Anda, saya beritahu kepada anda, belajar yang buat keputusan salah atau betul itu sebenarnya tidak ada masalah dalam bisnes. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah apabila orang tu tak buat apa-apa. Itu yang bermasalah. Apa pun dia keluar teori dia. Jadi sebab tu negative one atau positive one itu no problem. Negative one, failure. Anda buat sesuatu tak jadi kali pertama, anda buat kali kedua. Tak jadi kali kedua, buat kali ketiga. Anda terus bangunkan dalam diri anda tu sekali, aku nak ubah hidup aku sekali. Dalam kehidupan aku, menggunakan segala kekuatan yang ada dalam diri anda. Maksudnya, disiplin kita, berani kalah, berani gagal, lingkup jahanam tu sebenarnya bukan merosakkan anda, tapi membangunkan luar biasa hebat ilmu yang kita akan dapat. Sekali kita fail, satu benda kita dah tahu, jangan buat. Dua kali kita fail, dua perkara, jangan kita ulang lagi. Tiga kali fail, tiga kali aku dah tahu berapa kali kita nak gagal. Lagi kita jatuh, lagi kita bangun, kita gerakkan kita punya sleeping giant kita, bangunkan dia terus. Buat, biar orang majority tadi mengatakan no, anda mengatakan yes. Itu yang paling penting. Decision, you decide. Bukan orang tolong decide untuk kita. Kita nak berjaya, orang tolong buat keputusan. Kita nak buat sesuatu, orang bagi idea. Bagi pendapat, bagi idea is no problem. But decision, you yang buat. Tapi kalau kita sendiri pun
keputusan pun dengar cakap orang nak buat satu pun orang tu kata jangan, kita tak buat. Kita nak buat ini, tanya pendapat kawan. Kawan hak tak ada ilmu pun kita pergi tanya, dia kata no, kita percaya. Yang ada ilmu duk cerita yang ni boleh buat, oi tak percaya. Kita percaya orang tu, kita percaya kawan kita. Sebab apa? Orang lain buat decision, kita yang susah. Soalannya kalau kita susah, dia orang tolong ke? Tak juga. Sebab tu saya bagi tahu kepada anda, apa yang boleh membangunkan sleeping giant dalam badan kita tu secara berterusan. Namun satu saya beritahu kepada anda, learn. Cuba tengok kenapa orang lain boleh buat, aku tak boleh buat. Kenapa orang lain boleh sukses, kenapa aku tak sukses? Mesti kita ada mistake. Orang tu buat, mesti dia ada knowledge, mesti ada. Sedangkan dia dan kita sama saja. Biji mata ada dua, kepala mungkin macam ni botak sikit kan. Biji mata ada dua, tenaga ada sama, semua ada sana. Tapi kenapa keputusannya berbeza? Kenapa bila kita tengok hasil daripada satu action yang kita buat, satu tindakan yang kita menyebabkan keputusan itu berbeza. Sedangkan kita ni sama. Kebolehan sama, kemahuan sama, keinginan sama, meeting company yang sama, buat benda yang sama. Tapi why? Dalam waktu, time yang sama, panjang, sama jarak, tetapi keputusannya berbeza. Keputusannya berbeza, saya kata the final, the highest adalah disebabkan sleeping giant kita itu tidak bangun dengan sepenuh hati kita. Kita dijenguk-jenguk, gegasi tidur tu jenguk, patah balik, tidur balik. Dia bangun intai-intai sikit tengok, dia tidur balik. Anda kena bangun semaksimum yang mungkin. Walaupun mungkin dia boleh bertahan setahun, lepas tu gegasi tu nak tidur balik, tak apa, selepas tahun. Dan anda akan tengok sesuatu akan berlaku luar biasa dalam diri anda. Anda mungkin tak faham maksud saya bagi tahu ni, anda tak akan faham maksud saya. Tapi anda cuba bermula esok pagi, anda mula menjadi pelik sedikit disiplin. Dari segi disiplin, timing masa anda tepat. Target untuk anda sukses. Contoh anda di Volten, anda nak jumpa berapa prospek. Anda disiplinkan bilangan berapa, timing pukul berapa, jam berapa nak buat. Bilangan mesti sama. Dan anda aturkan secara tersusun dan teratur. Target, knowledge, pengetahuan, semua anda belajar secepat yang mungkin. Bangun walaupun masa tu anda rasa give up, rasa malas, rasa fail aku berkali-kali. Kali ni aku bangun sekuat-kuat hati aku. Biar sama ada aku setuju, tak setuju. Tapi kalau decision untuk suksesnya macam ini caranya, aku akan go ahead. Bukan gunakan idea aku, cara aku, teknik aku, buang semua tu. Sukses dia ada sistem, dia ada kaedah, dia ada cara. Orang lain buat mengikut sistem, sebab tu orang tu boleh sukses. Tapi kita duk pakai idea kita, otak kita yang tak boleh pakai, itu menyebabkan kita selalu fail. Sebab dalam sesuatu, dia ada satu kaedah, dia ada satu sistem. Cuma kita nak bangun sekuat-kuat hati kita tu yang paling penting sekali. Bila kita bangun semaksimal yang mungkin. Ni bangun sekerat bersemangat, esok down. Tak boleh. Anda punya decision, you yang decide, you yang buat. Bila anda buat keputusan tu, anda jangan peduli apa orang nak cakap pada anda. Selagi anda berada pada barisan yang betul, garisan yang betul, semua yang tepat, target anda tepat, anda jangan rasa anda gagal. Jangan dengar cakap majority. Sebab majority fail selalunya dalam bisnes. Yang sukses adalah minority. So belajar daripada minority, bukan daripada majority. Untuk anda bangunkan sleeping giant dalam hidup anda. Anda buat apa yang orang lain tak boleh buat. Itulah maksud saya tadi. Apa yang anda bangun sleeping giant tu, bila anda boleh melakukan sekali saja dalam semua hidup anda, sekali saja, nak buat apa yang orang lain tak boleh buat. Bagaimana bangunkan sleeping giant anda tu sekuat-kuatnya, disiplinkan diri kita, target walaupun anda setuju, tak setuju. Cara kaedah nak sukses itu, you just follow it. Untuk kita sukses, kita terpaksa follow. Ni tak nak buat sesuatu pasal kes apa? Kes bergaduh. Aku tak setuju dengan orang tu, aku malah buat. Produk lambat sampai. Anda dapat satu benda tu, dia failkan income yang berjuta, yang dia patut dia boleh cipta, hanya sebab satu sebab. Yang paling bodoh punya sebab pun dia boleh dengar. Bayangkan,
Dalam waktu sama dia buat apa hari-hari? Dia tetap mencari financial. Tapi disebabkan satu ruang, satu peluang yang hebat ada. Disebabkan satu benda yang kecil saja tadi. Dia menggunakan power of majority lah. Anda tengok menyebabkan sleeping giant tadi balik tidur. Dan dia back to the basic. Macam mana dia hidup macam dulu. Fail dia berkali-kali. Dia ulang balik bertahun-tahun benda yang sama. Dengan kaedah yang sama. Pemikiran yang sama. Idea yang sama. Fail yang sama. Sebab tu berbeza. Anda kalau nak tengok apa itu sleeping giant bangun dalam hidup anda menggunakan seluruh kekuatan yang ada dari segi kerajinan anda, disiplin anda, belajar benda tu walaupun anda malas, mengantuk, anda go ahead, pedulikan semua tu. Anda belajar dengan cepat, up the class, dan anda belajar bersungguh-sungguh. Dan target anda secara tersusun. Belajar dengan sistem, bukan mendengar cakap orang. Belajar dengan ada knowledge, ada pengetahuan, timing, masa, movement. Semua tu akan menekan diri anda sekuat-kuatnya untuk berjaya. Dan anda kena ingat satu ayat saya. Kalau kita nak jadi hebat dalam dunia ni, buat apa yang orang lain tak mampu buat. Inilah saya bagi tahu. Sebenarnya kita banyak hal yang orang ambil tak kisah. Sebab majoriti orang tak suka buat benda tu. Majoriti orang tak suka benda ni. Anda tahu tak, minoriti orang yang sukses tu, dia bukan pentingkan apa yang dia menghadapi, tapi apa yang dia akan dapat. Kuasa majoriti fail disebabkan apa yang menghappykan mereka. Mereka bayangkan, nak sukses tu, mereka nak happy. Nak sukses, mereka nak benda tu mudah. Benda tu berjalan dengan cantik, tanpa risiko, tanpa apa. Dan kalau ada benda wujud satu benda bisnes macam ni yang boleh menjanjikan mereka sukses, barulah mereka mengatakan yes. Dan benda itu adalah mimpi. Saya bagi tahu kepada anda, 5% orang tu yang anda tengok sebagai minority ni, dia orang ni champion. No retreat, no surrender, bro. Even mereka jatuh lintang pukang, mereka lagi bangun sekuat hati. Sekali berjatuh, mereka bangun 10 kali. 10 kali mereka jatuh, mereka akan bangun 100 kali. Ini yang dimasukkan dengan sleeping giant, gegasi tidur yang ada dalam badan kita itu. Anda dalam bidang apapun, dalam bidang akademik, dalam bidang apa sekalipun, bangunkan sleeping giant anda tu. Anda percayalah, bangunkan segala apa kekuatan yang ada dalam diri anda. Ubah diri kita tu 100%, menjadikan anda luar biasa. Kalau dulu anda pemarah, jadi manusia yang paling sabar sekali. Kalau anda dulu kedekut, jadi orang paling tak kedekut sekali. Kalau anda dulu pemalas, jadi paling rajin, paling disiplin, paling sabar, paling segala-galanya hebat dan luar biasa. Move setiap hari. Berdoa, sentiasa ingat, InsyaAllah Allah akan tolong kita tu sukses. Okay? Bye-bye. Selamat pagi, selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. Selamat datang. Selamat untuk anda semua. Semoga kita sama-sama sukses, sama-sama percaya dalam hidup masing-masing, dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.